sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Syekh Muhammad Naim, Menteri Agama, Tuan Mak Mazlan, Timbalan Menteri Kewangan, Saudara Gubernur Bank Negara, Tuan Abdul Rashid Ghafur, Timbalan Menteri Saraswati dan rakan-rakan termasuk ahli lembaga yang baru bersidang pagi tadi, dan tetamu berhormat, lihat banyak pengurus bank sini. Nampak hari ni dia cuti, pagi ni cuti bank. Saya memulakan saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT, rasa bangga kerana antara acara atau program pembasmian kemiskinan, pemberian subsidi puluh bilion, program-program membantu rakyat miskin, keusahawanan yang bercambah dalam negara, tidak semuanya dapat dibanggakan dengan catatan kejayaan yang memuaskan. Maka idea dicetuskan untuk memohon supaya Bank Negara mengambil ikhtiar dan sekarang mencungkil pakat-pakat lain dan kerjasama daripada bank-bank. Itu tentunya dapat menunjukkan suatu prestasi yang berlainan. Saudara yang biasa dengan saya tahu bahawa saya di antara yang kuat menegur bank-bank secara gurauan, ya. Itu kerana fokusnya itu kewangan, memang institusi kewangan. Jadi hidup mimpi bangun uang saja. Tapi sebenarnya ada anjakan sekarang, dan kita harus berlaku adil bila ada beberapa tindakan yang baik dan positif. Kalau kerangka negara madani ini, termasuk ekonomi madani, tentunya fokus utamanya pemacuan pertumbuhan ekonomi yang segar. Tidak siapa boleh nafikan. Kita selalu bicara soal pengagihan kekayaan, bukan shared poverty, ya. Itu yang ada pengagihan kemiskinan. Sebab itu dalam perdebatan dulu di antara sosok kapitalisme, kadang-kadang yang tak terkawal, yang unbridled capitalism, itu mengundang reaksi yang disebut tentang kebangkitan golongan kiri atau sosialisme. 1% seperti mana yang banyak dikupas oleh Stiglitz ataupun Piketty, yang popular dibaca tapi kadang-kadang tidak menyentuh hati nurani. Jadi walaupun kita bicara tentang post-normal times, 1% yang kontrol, tapi kadang-kadang tidak menyentuh, memaksa kita supaya melakukan sedikit anjakan dalam cara dan kerangka pemikiran membawa perubahan dalam negara kita. Tetapi kalau tidak dilakukan apa-apa, kalau lihat dari sudut sejarah, ia telah membangkitkan satu reaksi yang keras, yang dianggap kiri, yang juga terbukti gagal kerana apa yang mereka lakukan ialah, kata mereka keadilan sosial, tapi shared poverty. Jadi equality dari sudut tahap pendapatan yang rendah. Maka ada beberapa pandangan, anjakan dari pemikiran supaya sementara mengakui modal itu penting, situs keuangan bebas itu penting, harus ada keprihatinan yang lebih, social conscience, supaya tidak berlaku kesenjangan yang melampau. Saya tidak fikir kita boleh elak kesenjangan sama sekali, ya. Kita bertekad untuk hapuskan kemiskinan tegar, kurangkan kesenjangan, itu saya fikir yang mungkin. Tetapi untuk mengizinkan lebarnya jurang di antara golongan maha kaya dengan miskin, tidak dapat kita pertahankan dari sudut manusiawi, ya. Kerana kita nak bangunkan ini, seperti mana sering saya sebut, bukan saja gedung dan industri dan bangunan pencakar langit, tetapi juga manusia
di dalamnya. Saya lihat namanya bila saya buat sementara ini ngawal perkembangan di Kuala Lumpur, yang pertama yang saya lakukan ialah membekukan pelulusan tanah yang baru sementara untuk 6 bulan pertama untuk melihat semula keperluan semasa, ya, dan supaya jangan berlaku gelap berdasarkan pandangan dan kupasan Bank Negara, KRI dan lain-lain. Tapi selain daripada itu ialah kerana saya meneliti semula soal tata kelola, soal governance, soal kaedah kita meluluskan, dan amalan yang buruk atau bobrok. Plot ratio itu ada cost dia, dan pulangan tertentu bagi orang-orang tertentu, dan ini wajib dihentikan. Dan kalau ini dapat dipastikan, maka ada beberapa ketetapan, umpamanya mesti pemaju mesti mencatat keuntungan, tidak boleh nafikan. Kalau tidak, tidak ada bank yang nak beri pinjaman. Tetapi syarat-syarat seperti kawasan lapangan hijau, tempat permainan, gerai-gerai, tidak boleh. Dan bagi saya tidak menusabah umpamanya kita ada gedung-gedung kata sekitar Bank Negara, tetapi tidak ada tempat untuk peniaga-peniaga gerai-gerai yang agak bersih dan punyai standard yang memuaskan bagi satu kota besar. Jadi fokus begitu juga anjakan daripada melihat hanya keperluan membina gedung yang wajib dilakukan, tetapi keperluan untuk mengurus pekerja di dalamnya. Dan pekerja di dalamnya bukan semua pengurusan atasan, ada pertengahan, ada di bawah. Mereka memerlukan perumahan, mereka perlukan gerai makan, mereka memerlukan klinik-klinik yang agak kos yang lebih rendah. Jadi semua itu harus diperhatikan untuk melihat kepada keperluan pembangunan manusiawi seutuhnya. Nah, inilah yang kita rasa satu anjakan yang diperlukan. Maka saya baru ini lebih rancak kelulusan, tetapi dengan syarat-syarat yang lebih ketat, ya. Hijau, gerai, kebersihan, dan perumahan yang bertahap, yang mampu dikendali, diurus oleh pemaju. Mengapa saya sentuh hal ini? Kerana bagi saya unbridled capitalism sebagai konsep yang kadang-kadang kita cuai amalkan tanpa tata kelola yang baik, dan amalan untuk mengutip dana secara haram, antara commission dan corruption, ini telah menyebabkan beberapa langkah seperti yang dibuat ITCAD tidak berkesan. Ya. ITCAD ini mungkin hanya dengan bentuk pengurusan yang baik, pengurus yang prihatin, ya. Kerana kerjanya lebih leceh daripada pengurusan biasa, pinjaman biasa. Ya. Tetapi saya bising KSP sebentar tadi, kalau diserahkan kepada Bank Negara pengurusannya dan tahniah, dan disertai oleh 11 bank, saya tidak tahu mengapa tidak jadi 20. Jadi saya harap dalam beberapa bulan ini jadi 20. Dan kalau tidak, saya minta nak lihat senarai yang belum masuk. Dan kemudian dikembangkan dengan swasta. Why do I suggest this? Precisely because when central bank and banks manage this sort of activities, we are more confident in terms of its efficiency, efficacy, and impact. Jadi, it's a compliment to bankers. So saya harap semua yang belum menyertai accept this compliment in advance. Sekarang saya harap kita boleh capai 20. Kerana saya juga teliti beberapa hari sebelum acara ini tentang tahap kejayaannya. Dari segi kos pengurusan lebih rendah daripada beberapa agensi yang dikenali oleh kementerian-kementerian. Dari segi tekanan kewangan kepada kerajaan juga jauh lebih kurang. Jadi tidak ada sebab mengapa program seperti ITCAD ini tidak boleh dikembangkan.
Jadi saya akan bicara dengan Datuk Rashid. Kalau dia kata sekarang dia 3,000, kalau ada kapasiti dia 5,000, ia membantu dalam keadaan ekonomi sekarang dan dapat melonjakkan lagi. Jadi saya minta nanti kementerian berkaitan dengan keusahawanan, kementerian pembangunan wilayah dan desa dan Kementerian Keuangan tentunya akan beri kerjasama supaya program ditingkatkan. Dan melalui Syekh Muhammad Naim, saya percaya boleh menganjurkan Menteri Agama zakat untuk menambahkan ke penyertaan mereka melalui zakat dan sebagainya, kerana terjamin kesananya daripada meminta Menteri Agama dan zakat sendiri mengendalikan. Ya, mereka boleh cara kecil-kecilan, tapi lebih baiklah dapat dikendali supaya skala dan impaknya itu lebih berkesan. Untuk yang lain itu dah disebut oleh Datuk Rashid sebentar tadi tentang peserta yang diharap mungkin meningkat kepada 4,000. Itu berdasarkan peruntukan kewangan Kementerian Keuangan 4 juta tahun ni. Yeah. Now some of you are familiar with the Yes Minister series. You see? But every time before I announce, I look at the KSP. He has to note, then I announce. Kalau dah berjaya dengan 4 juta ringgit dana awalan dari Kementerian Keuangan, sebenarnya cakap Government Bank Negara tak perlu saya tambah 2-3 juta. Nothing to them. I'm sure dengan keputusan catatan kejayaan satu, keduanya dengan andaian 20 bank yang daripada sebelah jadi 20 tahun ini, kemudian dengan andaian ada lagi dana tambahan daripada Bank Negara, maka saya boleh tambah daripada 4 jadi 10 juta untuk tahun ini. Ini saya ingat sahabat saya Matthias Sen bila bicara soal kemiskinan, bukan disebabkan semata kekurangan wang, tetapi merangkumi ketidakupayaan untuk merealisasikan potensi penuh seseorang sebagai manusia. Kalau di Malaysia, kalau kita baca rencana kemiskinan lama sebelum Engku Aziz, iaitu Zahba, dia sebut bahawa isu kemiskinan itu bukan saja kemiskinan harta, tapi kemiskinan semangat, kemiskinan akal budi, tentunya juga disebut tentang kemiskinan akhlak. Kalau kita boleh berikan asakan semangat ini, maka dengan sedikit dana dia boleh punyai lebih baik disiplin. Dan sebab itu saya masih percaya dengan pendedahan pengalaman pengurusan bank akan dapat banyak membantu. Dan ramai daripada pengurus itu boleh memberikan sedikit ruang waktu 1 jam seminggu untuk memberikan pendedahan dan didikan yang saya percaya sangat mengesankan. Seperti mana kita lihat banyak program latihan yang dilakukan, diselenggarakan oleh Suruhanjaya Security baru-baru ini, ya. Itu bila anak-anak muda, graduan muda, dia terdedah dengan pengurus-pengurus terkenal. Dengar Azman Mokhtar, dia pun dia fokus lebih daripada dengar Perdana Menteri berucap. Sebab itu dalam bidang perniagaan dan pengurusan, dia lebih mahir dan pakar daripada saya. Jadi bagi pendapat saya lah, kita boleh tugaskan, dan ini cara yang terdidik yang paling baik. Di atas kelemahan sistem, umpamanya pendidikan di Barat sendiri pun, ya, kalau sudah baca beberapa karya yang terakhir Harry Miller, Excellence Without a Soul, atau yang lama sebelum itu tentang decline the quality of education in the States, adalah kerana pengurusan-pengurusan besar itu dia hanya tertumpu dalam hal yang besar dan kurang menyantuni di peringkat bawah. Jadi kalau pengurusan tertinggi bank, termasuk bank negara, sekali-sekala turun
mengadakan siri-siri perbincangan, ya. Tentunya tidak tiap hari, tiap minggu, ya. Sebulan sekali turun, dan itu akan memberikan impact yang sangat besar di kalangan pelatih-pelatih. Saya berjumpa dengan beberapa pelatih dan juga beberapa dialog temu anua di universiti, belasan saya lakukan. Saya lihat umpamanya minat anak-anak itu bila menemui tokoh-tokoh itu sangat mengesan kepada mereka. Jadi ini coba dilakukan dulu oleh Universiti Utara Malaysia, memperkenalkan sistem adjunct professorship, dan saya fikir hal sedemikian boleh kita kembangkan melalui program Etikat, iaitu selain daripada dana, struktur, latihan, keusahawanan yang sangat diperlukan. Dia tak sama dengan pejabat atau menteri pergi kuliah, terutama menteri yang belum pernah ada pengalaman berniaga, daripada orang-orang yang pernah mengurus perniagaan dan menyampaikan maklumat itu secara terus kepada mereka. Jadi saya harap program-program Etikat ini, dan tidak semestinya satu-satu ini, yang lain-lain juga boleh kita kembangkan, kerana saya percaya, ya, ruang masih banyak, dan walaupun permulaan yang sangat baik, tapi dengan pertambahan masalah begini rupa, graduan ratusan ribu, keluaran SPM tiap tahun juga ratusan ribu, yang mengambil jumlahnya juga besar. Ia memerlukan suatu kejutan, bukan sekadar anjakan, berkejutan, penambahan daripada semua agensi. Saya telah mengarahkan semua agensi kerajaan umpamanya mengambil satu pendekatan yang agak berbeza dengan menumpukan soal latihan dan pendedahan. Selain daripada urusan-urusan biasa yang terpaksa mereka harus beri tumpuan supaya catatan keuntungan dan pengurusan lebih baik, tetapi harus memanfaatkan golongan bawahan. Ada yang menegur, mengatakan bahawa pendekatan kita terlalu banyak kepada golongan B40 dan telah mengabaikan M40. Jadi beberapa langkah kita ambil, ya. Tetapi andaian bahawa kita beri pada B40 pun tak betul. Sebab sudah tengok semua sekolah-sekolah menengah sains, MRSM, termasuk Kolej Melayu dan lain-lain, ya. Itu manfaat bagi golongan paling miskin itu sangat kecil, tak sampai 1-2%. Sebab itu saya usulkan kepada Menteri Pendidikan baru ini, mengatakan bahawa sama ada sekolah khas, ada mencadangkan, kalau tidak pun mesti diperuntukkan 1-2%, 4-5% bagi kalangan yang betul-betul miskin. Kalau tidak, kesenjangan itu terus akan berlaku. Ini yang saya popularkan baru ini, buku Michael Sandel, Myth of Meritocracy. Kerana sekarang orang golongan elit ini, dia obses dengan meritocracy. Ialah, dia pergi sekolah terbaik, dia anak orang kaya, jadi meritocracy itu relevan. Tetapi kalau dia itu duduk datangnya dari Manik Urai dan Kapit atau Cokok Kudung yang tidak kenal sekolah yang basic, maka justice is not fairness. Kalau bisa baca Rawls, justice is about fairness. Meritocracy itu penting, tetapi dia tidak boleh jadi satu-satunya kriteria dalam pengurusan negara dan tata kelola negara yang adil. Meritocracy itu penting di kalangan elit, di kalangan yang mampu. Tapi kalau nak bincang meritocracy, sekolah terbaik Kuala Lumpur dengan sekolah di Kapit, Sarawak, itu maknanya menggagaskan satu formula yang tidak menekankan keadilan. Sebab itu kita kena fikir imbangi kedua-duanya. Itu dalam kuliah, dialog saya dengan wacana saya dengan anak-anak universiti, kadang-kadang satu pihak cakap meritocracy, satu pihak hanya kuota dan affirmative action, ya, ataupun bumi putraism. Saya fikir dua-duanya harus digabungkan sementara ini, ya. Dia mesti ada
meritokrasi. Kalau tidak, kita tidak akan angkat yang terbaik di kalangan kita. Tetapi kalau kita ada obsession kegairahan meritokrasi sahaja, tak perlu ada etikat, compete saja lah. Ya. Etikat ini tentunya ada kaitan dengan affirmative action. Jadi dalam pahaman kita, saya kadang-kadang pusing juga ya. Kita sudah merdeka sekian lama dan matang, tetapi kadang-kadang wacana kita tu, kita nampak ada dua disconnect di kalangan elit di atasan dengan yang di bawah. Sebab itu kadang-kadang saya juga usulkan ya, pimpinan kementerian, pimpinan bank harus juga dekati supaya faham mengapa keluhan, kegelisahan yang di bawah itu dia berfikir lain. Oleh kerana dia rasa dia tersisih dan terabai, maka dia lari kepada isu kaum dan lari kepada isu agama yang sempit. Itu untuk menyelamatkan dia. Sekurang-kurangnya ada shortcut to heaven. Ini kerana kita tidak menyantuni. Saya tidak fikir ia akan menjadi fenomena kekal. Melainkan kita gagal berbuat sesuatu yang lebih daripada sekarang. Dia bercakap soal umpamanya negara madani. Dia tidak memberi apa-apa makna. Kalau dia tidak dapat latihan, tidak dapat pekerjaan, tidak baiki tanda sekolah dia pun. Jadi saya harap dengan pendekatan tekad ini, sebab itu bagi saya lah, saya harus dukung supaya kembangkan semaksimum mungkin oleh semua yang ada. Kita bangga catatan kejayaan-kejayaan yang ada, dan saya lebih optimis bahawa dengan minat pelabur-pelabur antarabangsa yang berkembang sekarang jauh lebih baik daripada catatan kala 1-2 tahun yang lalu, itu satu yang sangat positif bagi kita kerana ia akan membantu melonjak ekonomi. Tetapi lonjakan ekonomi itu harus berbeza, mesti beralih daripada pendekatan yang lama. Pertama, governance yang mesti hentikan pembaziran dan rasuah, dan keduanya lebih perhatian, lebih manusiawi, dan ketiganya menjurus pada isu dan bidang-bidang yang kita agak tinggalkan, termasuk food security, soal transformasi digital, dan bidang-bidang IT yang nampak belum kita tingkatkan sebagai sepatutnya. Jadi mungkin ITECAD ini satu pendekatan baik, kerana siapa jangka orang yang paling tersorot dalam masyarakat boleh menggunakan apps baru. Saya masih ingat masa di PD dulu, bercakap dengan nelayan, perkenalkan, tapi letih kita, 3 hari nak letih dia gunakan apps tu. Tetapi bila diguna tu, pendapatan dia tu meningkat kerana dia boleh terus jual ikan tanpa melalui orang tengah yang kadang-kadang mengambil keuntungan yang berlebihan. Jadi saya harap sekali lagi, saya panjangkan sikit isu ini kerana memang dekat dengan jiwa saya, dan saya kalau nak luahkan kepada saudara bankers, you have the means and the smartness how to deal with this problem, dan saya percaya hal ini boleh dikembangkan. Saya diminta laporan berkala daripada Datuk Rashid, walaupun saya tahu tugas bank negara lebih besar, tapi ini penting kerana ini satu contoh yang sangat membanggakan. Dan saya tidak always changes to overpraise, tetapi saya bangga dengan program ini. I went through in some detail. Kebetulan saya ada minor surgery, I had the time to read more when I was in the hospital for a day. And then one of the issues I had to go through extensively on the issue of ITECAD. Because saya rasa untuk mengulangi apa yang saya sebut tadi, ia lebih cekap, lebih telus, dan lebih menunjukkan kesan. Dan mungkin kalau ini berhasil, kita boleh ambil contoh ini tu si Mazlan ada, untuk diperkenalkan, ditunjukkan kepada agensi-agensi
kerajaan yang lain termasuk Putra, bagaimana urus dengan kos yang minimum, dengan lebih berkesan, dengan results yang lebih baik. Jadi bank-bank yang belum menyertai dalam masa singkat, saya percaya boleh di through moral suasion menyertai dan jadikan ini sebagai satu tunggak kejayaan Bank Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.